Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita pada bab sunanul wudu ataupun sunat berwudu. Kita sampai pada sunat wudu yang ketiga, iaitulah ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Membasuh kedua telapak tangan ketika hendak pada permulaan wudu. Qala al-muallif rahimahullah, Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan baginda Nabi membasuh telapak tangan baginda sebanyak 3 kali. Kata Syekh Sabiq, perbuatan ini termasuk di dalam perkara-perkara sunat wudu, bukan fardu wudu. Apa antara bukti untuk kita mengatakan perkara ini termasuk dalam perkara sunat, bukan perkara fardu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara ni? Apa bukti, apa dalil dia kita nak kata perkara ni bukan fardu? Iaitulah ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sehingga ke akhir ayat. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut basuh tangan 3 kali di awal wudu, tak sebut, tetapi terus sebut basuh muka, kemudian tangan sehingga ke siku, menyapu kepala, dan basuh kaki sehingga ke buku lali. Apabila dalam Al-Quran tak sebut basuh tangan, pergelangan tangan di awal wudu, maka menunjukkan perkara itu sunat. Bila Nabi buat, menunjukkan perkara itu sunat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Yang bermaksud, jika salah seorang dari kamu semua bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas mandi ataupun dalam bekas air, melainkan dia terlebih dahulu hendaklah mencucikan tangannya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana tangannya berada ketika dia tidur nanti. Hadis ni tuan-tuan, dalam bab basuh tangan 3 kali ni, dia pertama, basuh tangan 3 kali di awal wudu, para ulama sepakat dia sunat. Kesemua para ulama menyatakan hukum dia sunat. Nukilan ijma' ni dilakukan oleh antaranya al-Imam Ibnu Qudamah, antaranya al-Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian juga al-Imam Ibnul Munzir juga menukilkan kesemua para ulama telah ijma' basuh tangan 3 kali di awal wudu hukum dia sunat, tak ada yang kata wajib. Cuma tentang hadis ni ulama ada khilaf. Hukum basuh tangan sebaik saja bangun dari tidur. Sebahagian ulama, terutamanya dalam mazhab Hanbali, mereka berpandangan bila bangun dari tidur, iaitu tidur yang membatalkan wudu, wajib basuh tangan terlebih dahulu berdasarkan hadis ni. Pandangan Hanbali itu berbeza dengan pandangan majoriti ulama yang mengatakan bangun tidur pun sunat juga basuh tangan, kerana dibimbangi ada najis pada tangan kita. Perkataan Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangan dia bermalam tadi ni. Dahulu tuan-tuan, masyarakat dahulu, mereka terutamanya umat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kekurangan air. Jadinya biasanya bila mereka qada hajat, bila mereka buang air, mereka biasanya istijmar, menggunakan batu ketika bersuci. Buang air kecil, buang air besar, sama, mereka gunakan batu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam beberapa keadaan menggunakan batu untuk menghilangkan najis. Kita dah sebut perkara ini dalam bab yang awal dahulu, cara menghilangkan najis. Apabila gunakan batu, maka najis tak hilang semua. Tak sama dengan kita gunakan air.
Jadi orang Arab di zaman Nabi, bila mereka tidur malam, kadang-kadang panas. Bila berpeluh menyebabkan najis yang saki-baki yang ada pada anggota kita tu, dia lembab balik. Jadi sebab tu Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tak tahu di mana tangan dia berada pada malam tadi. Barangkali tangan dia pergi pegang punggung dia yang ada najis yang telah pun basah disebabkan peluh. Maka perkara tu najis, perkara tu kotor. Lepas tu kemudian selepas bangun tidur terus celup tangan ke dalam inak, dalam bekas air. Kerana itu Nabi SAW sebut, jika seseorang kamu bangun dari tidur, maka jangan dia benamkan tangan dia terus ke dalam bekas air, melainkan dia basuh terlebih dahulu. Maka ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan wajib basuh tangan sebaik saja bangun dari tidur. Sebahagian ulama kata sunat basuh tangan. Itu pandangan majoriti. Kerana perkataan fa innahu la yadri aina batat yaduh, dia memberi faedah syak, bukan sesuatu yang pasti. Barangkali ada najis, barangkali tak ada najis. Kerana itu jumhur, majoriti ulama kata tak wajib basuh. Melainkan kalau kita pasti memang kotor, ada najis, maka ketika itu wajib basuh. Wallahu ta'ala alam. Nampak pandangan majoriti ulama ni nampak lebih kemas, lebih kukuh alasan dia. Wallahu a'lam. Tapi tajuk sekarang ni kita sedang berbicara tentang basuh tangan 3 kali pada permulaan wuduk. Dan basuh tangan 3 kali pada permulaan wuduk tak boleh dimasukkan dengan basuh tangan sehingga ke siku. Tak boleh. Jangan nanti ada orang bermula wuduk, dia basuh tangan 3 kali, dia baca bismillah, dia basuh tangan 3 kali, dia kumur dalam mulut, dia masukkan air ke dalam hidung, dia buang, kemudian dia basuh muka. Kemudian bila nak basuh tangan sehingga ke siku, dia bermula dari pergelangan tangan. Jangan. Kalau dia buat macam tu, tidak sah wuduk dia. Basuhan tangan selepas membasuh muka mesti dimulai dengan hujung jari sehinggalah bersama dengan siku. Di mana pergelangan? Ghuslul kaffain. Apa yang dimaksudkan dengan pergelangan? Yang dimaksudkan pergelangan iaitulah bermula daripada hujung jari sehinggalah sampai pada ku'. Orang Arab sebut ku'. Ku' ni tulang yang di bawah ibu jari, dia nama ku'. Sehinggalah ujung tangan sehingga ke ku', kaf, waw, ain. Dan kursu' ni, kursu' Arab sebut. Tulang yang apa? Naik ni nama dia kursu'. Antara ku' dan kursu' ar-rusukh, pergelangan tangan. Kita dalam bahasa Melayu tulang ni panggil apa? Tulang tangan, sendi tangan. Tulang ni panggil apa? Tulang tangan juga, sendi tangan. Tak ada nama. Bahasa Arab dia ada nama habis. Hak ni, yang ni dinama ku', hak ni kursu', hak ni pertengahan ni rusukh. Ibu jari kaki tu kita ada apa, selepas ada isi tinggi sikit tu kan, Arab sebut bu', ba, waw, ain. Bu', banyaklah semua sendi-sendi ni dalam bahasa Arab ada nama dia. Ni apa? Siku, kita ada sebut siku lah. Arab sebut mirfaq, siku. Jadi bila kita kata membasuh kedua kaf ataupun kafain, yang dimaksudkan kafain iaitulah hujung jari sehinggalah bahagian yang kita sebut tadi sampai pada ku' dan kursu' pada pergelangan. Itu yang dimaksudkan membasuh kedua pergelangan. Yang keempat, sunat wuduk yang keempat iaitulah berkumur sebanyak 3 kali. Al-madmadah salatan, berkumur sebanyak 3 kali. Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu bercerita ataupun menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila kamu berwuduk, maka berkumur-kumurlah. Hadis daripada Laqit ibn Sabrah. Perkataan famadmid, maka hendaklah kamu berkumur, merupakan fi'il amar. Perintah dari Nabi SAW untuk berkumur-kumur. Sebab tu sebahagian ulama berpandangan berkumur-kumur dalam berwuduk itu hukum dia wajib. Sebahagian pandangan. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, pandangan yang lebih kuat ialah
sunat. Pandangan yang lebih kuat ialah sunat, dan itulah pandangan yang dipilih oleh Al-Allamah Said Sabiq di dalam kitab dia Fiqh Sunnah yang kita sedang baca ni. Kerana dia masukkan berkumur ni dalam perkara yang keempat di bawah tajuk Sunanul Wudu, sunat-sunat wudu. Maka Said Sabiq dia memilih pandangan berkumur hukum dia sunat. Itulah lebih kuat. Apa alasan kita kata kuat? Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut wajah. Wajah iaitu sesuatu yang kita menghadapkan kepada manusia, kepada orang lain. Itu wajah. Maka tak termasuk di dalam mulut. Tak termasuk. Tapi mazhab yang kata wajib, dia bagi alasan. Dia kata sebenarnya bila kita sebut wajah, iaitulah apa yang kita menghadap kepada orang, apa yang kita wajahkan kepada orang, maksud kita hadapkan kepada orang. Kata mereka, mazhab Hanbali yang kata wajib ni, kata mereka mulut ni sebenarnya anggota zahir, bukan anggota batin. Mazhab Hanbali dia bagi alasan dia. Anggota zahir, apa bukti mulut dan dalam hidung, lubang hidung ni anggota zahir bukan anggota batin? Maka bila dia anggota zahir, maka sudah tentu dia wajib dibasuh, maka wajib berkumur dan wajib memasukkan air ke dalam hidung kerana dia termasuk anggota zahir. Apa bukti mereka mulut dan lubang hidung ni anggota zahir? Alasan mereka iaitulah kita berpuasa, boleh tak kita berkumur? Boleh tak? Boleh tak boleh? Sah ataupun batal puasa? Sah. Harus berkumur ketika berpuasa. Itu membuktikan mulut adalah anggota zahir, kata mereka. Kalau mulut anggota batin, dah tentu membatalkan puasa dengan berkumur. Tetapi tak ada seorang ulama pun yang kata batal puasa dengan berkumur, kata mazhab Hanbali. Sekali dengar, betul juga kata mazhab Hanbali ni. Tetapi sebab apa kita kata pandangan yang berbeza dengan mazhab Hanbali lebih kuat, iaitulah berkumur ni sunat, memasukkan air ke dalam hidung juga sunat, iaitulah ayat Al-Quran tadilah, ketika Allah Subhanahu wa taala sebut basuh muka. Ketika datang seorang lelaki Arab Badui, dalam hadis sebut Arab Badui datang kepada Rasulullah, tanya tentang bagaimana berwuduk wahai Rasulullah. Rasulullah bagi tahu kepada lelaki itu, tawadda kama amarakallah, berwuduklah seperti mana Allah Taala perintahkan kepada kamu. Maka Arab Badui dia tak boleh nak beza mana satu, mulut ni anggota zahir ke, mulut ni anggota batin ke, dia tak boleh nak beza. Melainkan dia faham ketika Allah Taala sebut dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Yang dia faham muka hak luar ni lah. Itulah yang dia faham. Kerana itu kita kata pandangan yang lebih kuat seperti yang dipilih oleh Said Sabiq, berkumur hukum dia sunat bukan wajib. Sunat wuduk yang kelima iaitulah al-istinsyaq wal istinthar. Al-istinsyaq dan al-istinthar thalathan, 3 kali. Apa dia istinsyaq? Istinsyaq iaitulah, kita tengok Said Sabiq kata apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Ini perintah juga. Tapi kita dah sebut tadi, pandangan yang lebih kuat dia sunat bukan wajib. Jika salah seorang di antara kamu semua berwuduk, kata baginda Nabi, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, yakni ke dalam rongga hidung dia. Tuan-tuan ni berwuduk ni kena buat elok-elok. Lepas ni siapa yang berwuduk basuh hidung, ambil air, basahkan tangan, pi calik-calik saja hidung, dia kena ubah cara wuduk dia. Kerana wuduk ni ada kelebihan yang besar. Man tawadda'a mithla wudu'i haza, sesiapa yang berwuduk seperti mana wuduk aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosa dia. Kena wuduk bagi elok seperti yang dilakukan oleh Nabi. Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, summa la yastanthir, kemudian hendaklah dia istinthar. Apa dia istinthar? Dah kita masukkan air, kita buang air dari hidung tu, nama dia istinthar. Kita sedut air masuk ke dalam hidung, nama dia istinsyaq dengan shin. Istinthar dengan tha. Istinthar. Dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri.
Istinsyaq dengan tangan kanan, istinthar buang air dengan tangan kiri. Barangkali kita tahan dengan tangan kiri kita supaya air itu tak percik dan tak kuat jatuh. Ali radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwuduk. Kemudian beliau berkumur dan membersihkan hidungnya, lalu mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri. Ali buat sedemikian. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Nabi SAW bersuci. Kata Syed Sabiq, cuba kita tengok bagaimana cara yang terbaik dalam melakukan madmadah, istinsyaq, istinthar. Berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya semula. Bagaimana cara yang terbaik? Kata Al-Alamah Syed Sabiq, berkumur atau membersihkan hidung sudah cukup jika air sudah sampai ke dalam mulut dan hidung. Buatlah cara mana pun, dengan cara apa pun, buatlah cara apa pun, asalkan boleh masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam hidung dan boleh hembus semula, buatlah cara apa pun, dah dinamakan sebagai membersihkan mulut dan hidung. Namun kata Syed Sabiq, menurut riwayat yang sahih, berdasarkan riwayat yang sahih, berdasarkan perbuatan yang sahih yang diambil dari perbuatan Nabi SAW, Rasulullah SAW melakukan kedua-dua hal di atas, yakni istinsyaq, berkumur dan basuh hidung ni, Nabi lakukan secara yasil. Dalam teks asal dia sebut annahu kana yasil bainahuma, buat sekali, maksudnya buat sekali, berkumur dan masukkan air ke dalam hidung ni Nabi sambung, Nabi satukan. Apa maksud dia? Kita tengok perkataan Syed Sabiq. Syed Sabiq kata apa? Abdullah bin Zaid bercerita bahawa Rasulullah SAW berkumur dan membersihkan hidung hanya dengan satu kali cedokan. Maknanya kalau nak basuh, nak berkumur dengan masukkan air ke dalam hidung, dengan sekali cedokan kita ambil, masuk sebahagian air, masukkan ke dalam mulut, sebahagian tinggal sikit sebahagian, masukkan air ke dalam hidung. Bunyi macam susah, sekali dengar macam susah, tapi tuan-tuan buat jadi mudah. Baru kita tahu mudah, tapi kita dengar macam mana ustaz? Nak bubuh satu bekas, kemudian nak masuk dalam mulut, kemudian nak masuk dalam hidung pula. Silap-silap tersedak tu. Dah buat, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Saya sendiri pernah dulu memang rasa macam susah, tapi bila kita buat, kita cuba, ternyata boleh buat. Pedih hidung. Boleh buat, tak ada masalah. Baginda melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Baginda buat sebanyak 3 kali. Jadi berapa kali cedokan? 3 kali cedokan. Basuh berkumur dan membasuh hidung. 3 kali cedokan saja. Bukan 6 kali. 3 kali saja. Namun dalam riwayat lain diceritakan bahawa Rasulullah SAW berkumur dan membersihkan hidung masing-masing dengan 3 kali cedokan. Apa maksud ini? Berikutnya, berkumur dan membersihkan hidung dianjurkan untuk dilakukan secara mendalam, maksudnya bersungguh. Berkumur ni buat secara bersungguh, dan istinsyaq, sedutkan air ke dalam hidung ni pun Nabi suruh buat bersungguh. Laqit radhiyallahu anhu, sahabat yang sama, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahu kepada aku bagaimanakah berwuduk?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman." Nabi kata, sempurnakan wuduk. Ambil wuduk bagi elok, ambil wuduk bagi sempurna. Wa khallil bainal asabi', dan menyela-nyelakan jari ketika berwuduk, ketika basuh tangan, buat macam ni jari ni. Takhlil bainal asabi'. Orang yang kita sayang dinamakan sebagai Khalil, dari perkataan takhlil. Takhlil ni dengan Khalil satu perkataan. Maksudnya orang yang kita sayang, macam Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, kerana seseorang tu telah seperti dia telah meresap masuk ke dalam jiwa kita. Sebab tu orang sahabat karib kita, orang yang kita sayang dinamakan sebagai takhlil.
Takhlil dia menyela-nyelakan jari, kita memasukkan satu jari jari sebelah kanan ke dalam sebelah tangan sebelah kiri, dinamakan sebagai takhlil, iaitu memasukkan antara jari dengan jari yang lain. Seorang kekasih dinamakan sebagai khalil kerana kekasih itu telah menyelinap masuk ke dalam jantung hati kita, lalu dinamakan sebagai khalil. Bahasa Arab dahsyat tu, bahasa Arab. Bahasa Melayu tak ada. Bahasa Arab dahsyat. Kat mana tadi? Sempurnakanlah wuduk, kata Nabi, dan takhlil wa khallil bainal asabi', buat macam ni, wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyaq, iaitu menyedut air ke dalam hidung, bersungguh-sungguh, illa, melainkan antakuna saiman, melainkan ketika kamu berpuasa, kerana bimbang bila tengah puasa duk tarik kuat-kuat nanti termasuk terus masuk dalam perut. Bimbang. Boleh tak masukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa berdasarkan hadis ni? Boleh ataupun tidak? Boleh, sebab Nabi kata wabaligh fil istinsyaq illa an takuna saiman. Bersungguh-sungguhlah sedut air masuk ke dalam hidung melainkan kamu ketika kamu berpuasa. Maksudnya sedut juga ayat tu, tetapi jangan kuat sangat, takut masuk dalam perut. Takut masuk dalam perut. Perkara yang keenam, sunat wuduk yang keenam. Kita ada lagi sikit masa. Sunat wuduk yang keenam iaitulah, siapa yang ada buku ni dia buat pembetulan pada terjemahan. Siapa yang ada buku yang macam saya ni, macam ni, dia buat pembetulan pada terjemahan, kerana yang keenam ni dia terjemah membasahi janggut. Membasahi janggut. Sebenarnya kalau teks asal fiqh sunnah, Syekh Sabit bukan sebut membasahi janggut. Membasahi ni dalam bahasa Arab tablil lah, membasahkan janggut, tablilul lihyah. Tapi Syekh Sabit tak sebut tablil, tapi Syekh Sabit sebut takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah Syekh Sabit sebut dalam kitab dia, idza tawadda'a kada aqada kaffan. Nabi SAW bila berwuduk, Nabi akan mengambil satu kaf, satu telapak tangan air ni, min ma'in fa adkhalahu tahta hanakih. Nabi masukkan ni, hanak ni dekat dengan halqum ni, bawah dagu ni, ni hanak nama dia. Maksudnya Nabi masuk, Nabi ambil air tu, Nabi masukkan begini, wa khallala bihi, dan Nabi buat takhlil macam tu. Nabi menyela-nyelakan jari ke dalam janggut. Itu maksud asal perkataan Syekh Sabit, bukan membasahi janggut. Jadi yang baca buku ni, yang terjemahan ni, dia kena hati-hatilah sikit. Kata beliau, Uthman radhiyallahu anhu bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi janggut. Tukar perkataan tu daripada membasahi kepada menyela-nyelakan. Menyela-nyelakan janggut baginda ketika sedang berwuduk. Anas radhiyallahu anhu juga bercerita bahawa ketika baginda berwuduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan telapak tangan lalu membasahi janggut beliau, baginda. Ini dia terjemah hadis yang saya sebut tadi ni. Jadi tak ada sudut terjemahan ni salah. Nabi bukan ambil air dengan, Nabi mengambil air dengan telapak tangan, betul, lalu membasahi janggut beliau, baginda. Tak, bukan basah, tapi takhlil, memasukkan jari ni ke dalam janggut. Baginda bersabda, beliau bersabda, yakni Anas radhiyallahu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, hakadha amarani rabbi azza wajal, demikianlah yang diperintahkan kepada aku oleh Tuhan aku azza wajal. Sempat lagi tuan-tuan? Boleh lagi? Dia ketika kita basuh muka tu, dalam ketika kita basuh muka tu kita buat. Ada perbahasan di kalangan ulama apakah dia buat selepas daripada basuh muka, namun wallahu alam, sebahagian ulama kata dia buat ketika membasuh muka. Dia ambil air, dia masukkan dalam ni dan dia takhlil, dia buat takhlil. Bahasa kita menyela-nyelakan, betul? Atau menyilati janggut. Mana-manalah apa pun perbuatan yang buat macam ini dinamakan dalam bahasa Arab dinamakan sebagai takhlil. Boleh lagi tuan-tuan? Satu lagi. Ya, ada soalan. Sini. Boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi sebahagian ulama dia letak bak, ambil air untuk takhlil bawah janggut ni.
Sebab dalam hadis akhadha kaffan min ma, baginda ambil satu tapak tangan ni air, fa adkhalahu, Nabi memasukkan tapak tangan yang ada air ini tahta, di bawah ni hanak, di bawah hanak. Dari hanak ni dari halqum kita, maksudnya macam ni. Fa khallala bih, dan Nabi takhlilkan antara jari dengan janggut. Ada soalan lain? Kita masuk satu lagi, nombor 7 ni, sunat wuduk yang ketujuh, iaitulah takhlilul asabi'. Dia terjemah membersihkan sela-sela jari. Ini betul pula, tapi tan janggut tu tak betul. Sebab terjemahan ni kena hati-hati, kena mengaji. Sebab tu orang suruh mengaji. Kena betul juga. Orang kata orang baca buku tak mengaji ni mengaji dengan syaitan. Betul juga tak? Hadis tak ada, tapi dari satu sudut betul juga. Orang yang mengaji tak berguru ni mengaji dengan syaitan. Dia berpada dengan apa yang ada di dalam terjemahan, lagi bahaya. Jadi kena mengaji. Jadi kuliah di Jumaat-Jumaat ni kena penuh. Wallahu a'lam. Membersihkan sela-sela jari, maksudnya takhlilul asabi' buat macam ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka." Jika kamu berwuduk, maka takhlil, menyela-nyelakanlah antara jari jemari kamu dan jari-jari kaki kamu. Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan, yakni menyela-nyelakan jari kedua kaki baginda bi khinsirih. Nabi buat dengan ni khinsir, jari kecil, anak jari. Nabi sendiri buat, hadis ni sahih. Nabi ketika berwuduk, Nabi jari kaki tu Nabi masukkan dengan jari kelingking kan. Nabi takhlilkan dengan jari kelingking. Tuan-tuan, hadis ni satu ketika orang tanya kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tok guru kepada Al-Imam Syafi'i. Orang tanya kepada Imam Malik, apa hukum takhlil khinsir bainal asabi', mencelah-celahkan jari kelingking di antara jari-jari kaki ketika berwuduk. Orang tanya kepada Imam Malik. Imam Malik kata, laisa zalika 'alan nas. Orang ramai tak payah buat benda tu. Tak perlu buat. Imam Malik, tuan-tuan, Imam Darul Hijrah, tok guru Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik, kelebihan dia, anak murid dia bukan macam kita. Anak murid Imam Malik rahimahullah ulama, orang alim, ambil hadis daripada Imam Malik. Yang duduk mengaji dengan Imam Malik ni orang hebat. Tok syekh belaka, ulama belaka. Bila Imam Malik sebut sedemikian, sebahagian anak murid dia jumpa Imam Malik, wahai Imam, kami ada hadis dalam bab tu. Lalu dia sebut hadis ni. Mustawrid bin Shaddad kata beliau, aku melihat, raaitu Rasulullah yukhallil asabi'a rijlaihi bi khinsirih. Kata Mustawrid, aku melihat sendiri Rasulullah memasukkan di antara jari-jari kaki baginda Nabi dengan jari kelingking baginda. Kata Imam Malik, subhanallah, ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah. Aku tak pernah dengar riwayat ni, sama sekali tak pernah dengar, melainkan ni baru aku dengar. Lalu orang tanya lagi soalan yang sama kepada Imam Malik. Imam Malik kata, sunat buat perkara tu. Cuba tengok para imam. Dengan riwayat ni, sebahagian ulama berpandangan ini menunjukkan ada sebahagian hadis yang tak sampai kepada imam mujtahid. Tak banyak lah, sebahagian sikit sangat lah. Imam Malik mujtahid ke tidak mujtahid? Mujtahid mutlak, tok guru kepada Imam Syafi'i, satu martabat dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ada hadis yang tak sampai kepada Imam Malik. Tetapi cuba tengok bagaimana orang besar macam Imam Malik ni, bila orang habaq kat dia, terus dia ubah pandangan dia. Kita yang tak besar mana pun kitanya, orang kecil je, tapi bila orang habaq, lah hak ni berbeza dengan hadis. Dia macam cerita Piramli, kepala dia ada batu sana duduk. Cerita Piramli kan, kepala dia ada batu sana duduk, dia kata. Kerah kepala. Orang dah habaq kata hadis berbeza dengan amalan ni.
Dia kata biapi walaupun beza. Oh, besarnya dia. Ikut hadis, itulah yang dilakukan oleh kesemua para imam mazhab, termasuklah al-imam yang mulia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada juga riwayat yang bercerita bahawa menggerakkan atau memutarkan cincin, kalau orang lelaki pakai cincin, orang perempuan pun pakai cincin, nak berwuduk, disunatkan untuk kita gerak dan kita putarkan cincin, kata Syekh Sabiq. Namun riwayat ini tidak sahih. Akan tetapi hal tersebut tetaplah dianjurkan, sekalipun riwayat tentang perkara ini tidak sahih. Tetapi kalau kita pakai gelang, kita pakai cincin, kita pakai jam, kita sesuatu yang dianjurkan untuk kita menggerak-gerakkan jam kita, gelang kita, terutamanya kalau jam tu diketat. Kalau kita pasti dengan kita tak menggerak-gerakkan jam ni menyebabkan air tak masuk, tak kena kulit, maka wajib kita menggerak-gerakkan sehingga kita pastikan air kena pada kulit tangan kita. Demikian juga cincin, kalau pasti air tak masuk, kena kita gerak-gerakkan. Hal tersebut tetaplah dianjurkan kerana termasuk di dalam konteks menyempurnakan wuduk. Perkara yang ke-8 iaitulah membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah minggu hadapan. Kita buka pada soalan. Tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ya, sila adik belakang. Ya. Betul ke memasukkan air ke dalam hidung tu kita seperti menghalau syaitan yang ada dalam hidung? Wallahu ta'ala alam. Ada hadis yang sahih menceritakan ketika seseorang dia tidur malam, syaitan dia duduk dalam rongga hidung. Tidur malam lah. Tidur malam, hadis menyebut tidur malam. Jadi kita sebab tu suruh bersungguh-sungguh untuk kita bersihkan semua bekas-bekas tu. Wallahu a'lam. Syaitan tidur dalam rongga hidung tu memang ada di dalam hadis menceritakan perkara tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Wallahu a'lam, kedua-dua sekali bagi tujuan untuk memastikan air itu kena pada semua kawasan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, dia menyela-nyelakan janggut itu sekali dengan membasuh muka. 3 kali. Dia nanti kita akan masuk. Sunat bagi basuh sebanyak 3 kali. Dia bukan wajib 3 kali tu. Yang wajib hanya sekali. Nanti kita akan masuk. Saya ingat yang ke-8 tadi ni, membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Hukum dia sunat, bukan wajib. Wallahu a'lam. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang disertakan oleh Al-Allamah Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, kita masih nak luar. Boleh insya-Allah. Cuma ingin dapat penjelasan kan. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dengan zakat tentang salat taswib dalam azan subuh. Mana azan kedua? Azan pertama, yang kedua tak buat. Jadi nak minta penjelasan sebab kita disebutkan belajar dulu. Kita buat mengumat kalau satu masjid bila dengar masalah penjelasan yang kedua, dia sembahyang di padang sebab kita ini bid'ah. Bisa tengok belajar dulu kan. Kita minta penjelasan. Wallahu ta'ala alam. Riwayat tentang Abdullah bin Umar tu saya tak pasti. Wallahu alam. Cuma memang ada taswib di dalam azan subuh, iaitulah laungan as-salatu khairum minan naum. Dan para ulama berbeza pandangan as-salatu khairum minan naum ni di azan pertama atau azan kedua. Azan pertama ni berdasarkan hadis tentang Ramadan tu, Nabi sebut inna bilalan yu'adzin bilailin. Azan pertama tu Bilal yang azan. Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kamu ketika Bilal azan sehinggalah azan dilaungkan oleh Abdullah ibnu ummi maktum. Para ulama berbeza pandangan taswib ini iaitulah as-salatu khairum minan naum, duduk di azan pertama subuh ataupun duduk pada azan kedua subuh. Wallahu a'lam. Ada perbezaan pandangan. Saya pun tak sempat untuk semak secara detail lagi persoalan tu. Wallahu a'lam.
Nanti kalau sempat nanti insya-Allah waktu lain saya kita akan masuk benda tu. Waktu azan nanti. Wallah. Insya-Allah. Ada soalan lagi? Ya. Laki pakai cincin suasa sembahyang. Pertama, hukum lelaki pakai cincin suasa boleh tak boleh? Para ulama juga berbeza pandangan dalam masalah cincin suasa. Boleh lelaki pakai ataupun tidak. Sebab perbezaan pandangan disebabkan suasa tu campuran di antara emas dengan perak kan. Jadi sebahagian ulama berpandangan emas ada dalam cincin suasa tu. Jadi bila bercampur emas, tak, orang lelaki tak boleh pakai. Jadi bila dia pakai cincin suasa, dia berpakai cincin perak yang telah bercampur dengan emas yang dinamakan suasa, maka mereka kata itu tetap haram. Namun sebahagian ulama kata tak, dia bukan haram, dia harus. Kenapa harus? Kerana dia bukan lagi perak, dia bukan lagi emas, tapi dia suasa. Wallahu a'lam, terpulanglah. Mana kalau ada orang dia ambil langkah berhati-hati, dia tak pakailah. Tapi kalau ada orang dia nak pakai juga, kita tak boleh kata apa dekat dia. Perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menilai suasa apakah termasuk emas atau perkara yang lain. Wallahu a'lam. Jadi apa hukum solat dia? Jangan suasa, katalah dia pakai emas, dia solat. Apa hukum solat dia? Sah ataupun tidak? Itu dulu. Sah ke tidak? Orang perempuan kata tak sah, dengar macam tak sah. Orang lelaki kata sah, macam mana? Siapa betul? Orang perempuan yang kata tak sah, sebab apa kata tak sah? Bagaimana kita nak tahu solat itu sah dan batal? Macam kita nak tahu? Mestilah dengan dalil lah kan. Antaranya apabila dia solat bersama dengan najis, antaranya, ataupun dia bercakap-cakap ketika solat, ataupun dia makan ketika solat, perkara itu membatalkan solat. Sekarang ni mah, pakai mah termasuklah makan mah. Pakai mah termasuk tak dalam perbuatan makan ketika solat? Tak termasuk. Tak boleh nak kata orang pakai mah tu makan, tak boleh. Emas najis ataupun tidak? Orang perempuan tak jawab lah. Najis ke tidak? Tak najis emas tu. Benda suci. Salat, maka jawapan dia salat dia sah, tetapi dalam masa yang sama dia melakukan perkara yang haram ketika salat. Iaitulah orang lelaki memakai emas. Kena bezakan. Kena bezakan antara hukum haram dengan sah ataupun batal. Wallahu a'lam. Jelas yang bertanya tu, jelas tak? Jelas tak? Ada soalan lagi? Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu. Ada berbagai perbezaan huraian para ulama yang maksud huruf ba tu, dan sapulah dengan tangan, dengan kepala kamu. Sebahagian ulama, terutamanya ulama dalam mazhab Syafi'i, berpandangan ba itu membawa maksud tab'id, nak menunjukkan sebahagian, sapu sebahagian kepala dah cukup dah. Sapu yang keseluruhan bukan dengan ayat tu. Sapu keseluruhan ni dengan perbuatan Nabi. Nabi tak pernah sapu kepala, melainkan Nabi akan ta'mimul masah. Nabi akan mengumumkan, maksud meluaskan, sapu seluruh kepala baginda. Itu perbuatan Nabi. Tapi wamsahu bi ru'usikum tu, sebahagian ulama kata ba tu membawa maksud sapu sebahagian pun boleh. Sebahagian ulama kata ba tu membawa maksud sapu bagi kenalah. Khilaf di kalangan ulama. Namun semua ulama sepakat yang paling afdal sekali ialah menyapu kepala secara keseluruhan, termasuklah mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i kata sebahagian pun boleh, dia cubalah huraikan sebahagian tu banyak mana. Sekurang-kurangnya kena 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya orang kita diambil hak sekurang-kurangnya. Dia jadi amalan kebiasaan. Dia ambil jambul saja. Dia basuh ekor rambut je, boleh tak basuh ekor rambut? Tak boleh. Kita dah sebut dalam kuliah yang lalu. Kepala yang dimaksudkan rambut yang mesti berada di bahagian kepala. Rambut yang melepasi bahagian kepala tak dinamakan menyapu kepala. Rambut panjang sampai ke pinggang, dia segan nak buka tudung dia, dia basahkan tangan dia, dia sapu ujung rambut dia kat pinggang. Tak dinamakan menyapu kepala ketika tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Saya ingat sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.